Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali. Jadi kita teruskanlah kelas kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi marilah kita mulakan kelas kita pada kali ini. Yang ni ialah kelas yang ni adalah bahan daripada JPN Negeri Sarawak. Okey, jadi kita bersyukurlah ada pasukan daripada JPN Sarawak ini yang buat soalan dan kita dapat dikongsikan, dapatlah kita bincang bersama-sama untuk persediaan kamu dalam orang kata apa, nak menuju ke SPM lah 2021 insya-Allah. Okey, jadi marilah kita bincang soalan ini sebab agak banyak. Session A ada 8 soalan. Okey, mari kita tengok soalan yang pertama. Pelajar 1 menunjukkan graf sesaran melawan masa bagi 2 buah kereta lumba di atas sebuah landasan lurus. Ni rasanya kereta mainan ni. Di atas landasan kan. Ataupun biasanya memang untuk level KSSM, kita tak adalah buat calculation untuk gerakan membulat, adalah untuk gravity. Tapi yang ini untuk kenderaan yang biasa-biasa ni kita pakai yang gerakan garis lurus, gerakan linear. Okey. So, dia tanya kat sini, pada awalnya kereta lumba A berada pada garis permulaan. Ni yang A ni. Permulaan maksud dia kosong lah. Dan kereta B 15 meter di hadapan A. Kereta B ni mula-mula lagi dia duduk depan dah. Dia dah duduk pada kedudukan 15 meter daripada titik awal dia. Titik awal dia kosong lah. Okey. Mari kita tengok soalannya. Tapi sebelum tu, cikgu ada tulis kat sini. Graf ni adalah graf sesaran melawan masa. Hati-hati, jangan kamu tersalah ataupun tertukar dengan graf V lawan dengan T. Kalau V lawan dengan T, unit dia adalah meter per saat lawan dengan saat ni kan. Dia punya bentuk dia lebih kurang sama je, macam ni juga. Tapi maksud yang berbeza. Okey, ingat balik. Untuk sesaran masa ni, kalau yang kecurunan ini, kecurunan dia positif, dia adalah hal laju seragam. Kalau untuk V, dia adalah pecutan seragam. Beza. Kalau dia mendatar je macam ni, daripada sini sampai ke sini, maka pada waktu tersebut dia berada pada titik sesaran yang sama. Dia tidak bergerak sebenarnya. Maka dia adalah hal laju sifar, atau bahasa mudah dia kita panggil dia pegun lah. Dia duduk statik kat situ, berhenti. Lepas tu kalau hal laju dia pada kecurunan negatif ini, untuk S lawan dengan T, sebenarnya dia berpatah balik. Okey, hal laju seragam tapi arah yang bertentangan. Itu maksud graf ni. Graf ni ada juga untuk pecutan, tapi graf dia tak jadi macam ni lah. Graf dia akan jadi melengkung macam ni. Kalau melengkung macam ni, maksud kita akan dapatkan dia punya kecurunan ni. Kita akan dapati kecurunan dia bertambah. Sebab ni hal laju. Bila hal laju bertambah, dia adalah apa? Hal laju bertambah, berlaku perubahan hal laju. Samalah dengan formula bagi V tolak U bahagi dengan T ni. V dengan U ni ada perubahan. Bermaksud adalah pecutan. Sebab tu graf yang melengkung macam ni, dia berlaku perubahan dari segi hal laju dia, maka adalah nilai pecutan yang kita boleh sebut sebagai pecutan seragam. Okey. Kalau kenaikan dia punya kecurunan itu adalah seragam lah, maka kita akan dapati bahawa dia adalah pecutan seragam. Okey, balik pada soalan ni. Berdasarkan Rajah 1, tandakan tik pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Sesaran adalah suatu kuantiti asas ke kuantiti terbitan? Yang pertama kamu kena tahulah kuantiti asas tu apa. Dia ada 7. Okey, yang pertama dia ada length. Lepas tu kita ada time, panjang, masa. Lepas tu mass ataupun jisim. Kita ada temperature dalam unit Kelvin kan, suhu mutlak. Lepas tu I, current ataupun arus elektrik. IV ni ialah luminous intensity ataupun keamatan berluminosity. Dan juga N ini ialah kuantiti bahan yang unit dia mol tu kan. Alright, jadi ke-7 ini adalah kuantiti asas. Kena ingat baliklah yang ni. Belajar dah masa tingkatan 1 dalam sains. Okey, bila kuantiti asas nak jadi kuantiti terbitan, selain daripada yang ni, semuanya adalah kuantiti terbitan. Yang mana kuantiti terbitan ni, dia mesti mengalami proses ataupun kita kata apa, hasil darab. Hasil darab atau hasil bahagi atau darab dan bahagi. Maka terkeluarlah yang kita namakan sebagai kuantiti terbitan. Contoh kita panggil isi padu. Isi padu sama dengan jisim pula dah.
Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang unit dia apa? Unit dia adalah meter lah. Lebar unit dia apa? Meter juga. Tinggi unit dia apa? Meter juga. Bermaksud semua ni, dari segi dimension, dia semua adalah panjang kali panjang sebenarnya. Okay? That's why kita dapat dari segi unit, M kali M kali M, kita dapatlah meter cube. Okay, bermaksud V ni, isi padu ni adalah kuantiti terbitan sebab dia mengalami darab. Kan, proses dia ataupun dia punya operasi dia adalah darab. Ataupun bahagi macam ni. V ni tadi isi padu, yang ni hal laju. Hal laju ialah sesaran bahagi dengan masa. Sesaran ni unit dia apa? Unit dia meter. Masa unit dia saat. Meter ni unit bagi siapa? Unit bagi panjang. Bermaksud sesaran ialah ataupun hal laju ni sebenarnya adalah kita boleh sebut length bahagi dengan T. Dari segi dimensi dia. Bermaksud panjang bahagi dengan masa. That's why unit dia adalah meter per saat. Atas meter, bawah saat jadilah meter per saat. Bermaksud sesaran yang dia tanya itu sebenarnya adalah length. Length ni apa? Kuantiti asas. So jawapan dia adalah kuantiti asas. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Nyatakan apakah yang berlaku pada kereta lumba A dan B pada saat ke-10. Tengok graf lah. Kena refer kepada graf. Sebab dia sebut dah berdasarkan rajah kan. Kena tengok lah. Okay, pada saat yang ke-10. Tengok kat sini. Kedua-duanya A dan B berada pada titik yang sama. Iaitu pada 20 meter daripada titik awal. Apa yang berlaku? Dah B kat situ, A pun kat situ. Bermaksud dia orang boleh apa? Boleh berlanggar. Ni mungkin dia berlanggar. Atau mungkin berada pada sesaran yang sama. Jawapan yang kamu boleh tulis adalah berada pada sesaran yang sama. Maksudnya dia berada pada sesaran yang sama iaitu 20 meter lah. Okey, boleh faham Okey, cikgu harap boleh faham. Mari kita tengok pada soalan yang seterusnya. Hitungkan hal laju kereta lumba B. Tengok graf juga. Yang B ni. Yang B ni, yang ni, dia punya sesaran awal dia adalah 15. Sesaran akhir dia 20. Jadi, dia sebenarnya sama macam pecutan juga dia, perubahan sesaran. Hal laju sama dengan delta S per dengan T. Tapi jarang kita letak delta ni. Delta ni perubahan sebenarnya. Kan, boleh je. Maksud dia, kalau sesaran akhir dia adalah 20, sesaran awal dia 15, maksud delta S bermaksud kita ambil akhir tolak awal. Kita akan dapat 20 tolakkan dengan 15, perkan dengan masa kita ialah daripada 0 hingga ke 10 saat lah. 10 tolak 0, 10 lah. Maka kita akan dapat 5 per 10. Kita akan dapat 0.5. Unit dia apa? Atas ni unit dia meter. Bawah ni unit dia saat. Maka unit dia adalah meter per saat. Kat bawah lah. Kejap. Kat sini. So, V sama dengan S over T. Cukuplah kamu buat macam ni. Tak perlu ni. S dia adalah 20 tolakkan dengan 5. Bagikan dengan 10. Maka V kita sama dengan 5 per 10 sama dengan 0.5 meter sesaat. Sebab tu juga kata ni kereta mainan. Takkan 0.5 meter je satu saat. Kan? Kalau kereta betul lah. Jadi tak kisahlah. Yang penting calculation kamu betul. Dapatlah 2 markah. Iaitu kat sini kamu dapat 1 markah. Ini markah yang kedua. Lagi 1 markah. Dan kalau boleh wajibkan diri kamu untuk tulis unit dia. Okay, sebab dia kita tak pasti lagi untuk KSSM ni macam mana dia punya skema pemarkahan apa semua kan. Tapi wajibkanlah diri kamu untuk tulis unit. Sebab kita bukan sebab fizik ni dia beza sikit daripada matematik kan. Matematik dia mungkin tak ada unit. Tapi kita fizik mesti kena tahu apa benda ni. Dia nak cerita pasal apa ni. Okay, mari kita sambung balik. Jadi tulislah unit dia tuliskan unit dia. Macam ini yang simple-simple takkan kamu tak ingat unit dia. Okey, wajibkan untuk kamu tulis unit. Seterusnya, soalan nombor 2. Okey, Raja 2.1 menunjukkan seorang pekerja sedang menolak sebuah kotak dengan berat 400 Newton. Ini W dia. Macam biasa, saya tak rela gagal ujian. Kan? S ni apa? S ni senarai lah. Kita senarai dulu. Dia bagilah berat. Berat dia adalah 400 Newton. Lepas tu, di atas permukaan lantai yang kasar, daya geseran maksimum antara permukaan lantai dengan kotak itu adalah 300 Newton. Okey, geseran ni dia adalah melawan daripada arah tolakan lah. Kalau kita tolak ke kiri, dia ke kanan. Kita biasa simbolkan dengan huruf F kecil.
Biasanya nanti kamu akan belajar lah. Dia ada satu ni. Iaitu mu n ni. Mu ni adalah perkali geseran. Untuk level KSSM, untuk level 345 ni belum ada lagi lah. Tak perlu lagi kamu belajar ni. Mungkin kamu masuk level yang lebih tinggi, insyaAllah kamu akan belajar. Just takat sekarang ni kamu tulis je dia punya friction dia adalah 300 Newton. Okey. Apakah maksud keseimbangan daya? Alright, bila dia tanya maksud keseimbangan daya, dia ada kaitan dengan net force ataupun resultant force ataupun kita namakan sebagai daya paduan. Bila sebut dalam keseimbangan, maka dia dalam keadaan sifar. Daya paduan dia adalah sifar, satu markah. Untuk dalam keseimbangan ni, daya dalam keseimbangan ni, kamu kena ingat dia ada dua syarat. Ataupun dua keadaan lah, bukan dua syarat, dua keadaan. Yang pertama, dia pegun. Pegun. Yang kedua ialah dia bergerak. Tapi bergerak dengan laju seragam. Inilah yang kita namakan sebut sebagai daya dalam keseimbangan. Alright. Sebut je daya dalam keseimbangan, dua perkara ni kamu kena tahu. Yang pertama dia pegun, yang kedua dia bergerak dengan hal laju seragam. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan hukum Newton yang kedua, iaitu F sama dengan MA. Okay. Bila pegun ini bermaksud tidak ada hal laju. Kalau tak ada hal laju, ada pecutan tak? Mestilah tak ada pecutan. Betul tak? Pada waktu A ni kosong, maka F dia juga F net lah, kita panggil F net ataupun daya bersih ataupun daya paduan tadi tu sama dengan kosong, tidak ada daya. Bermaksud dia daya bersih dia ataupun daya paduan dia adalah kosong. Pada waktu bila? Waktu tiada pecutan. Tiada pecutan waktu bila? Waktu pegun. Yang pertama waktu pegun, yang kedua bila mana dia bergerak dengan halaju seragam. Kenapa halaju seragam dia tak ada pecutan? Kita dah banyak kali bincang. A sama dengan V tolak U bahagi dengan T. Dah kalau V 50, U pun 50, halaju seragam kan, maintain. Bermaksud A dia kosong lah. 50 tak 50 dah kosong. Kosong bahagilah dengan berapa jam pun. Berapa ribu jam pun dia akan dapat kosong juga. Okey, cikgu harap kamu jelas yang tu. Okey, kalau dia tanya keseimbangan daya, inilah dia, iaitu daya paduan adalah sifar. Okey, mari kita pergi pada yang seterusnya. Soalan dia. Kotak itu didapati tidak bergerak. Nyatakan satu sebab mengapa kotak itu tidak bergerak. Macam mana nak bergerak kalau daya yang ditolak itu kurang daripada daya geseran. Menyebabkan dia tak akan bergerak. Bila daya melebihi daya geseran, kotak itu akan memecut. Ingat kalau daya yang diberi, contoh, macam ni kan, katakanlah daya geseran dia sebanyak 100 Newton. Contoh kita datang ke sini, kita tolak sebanyak 200 Newton. Kita bagi daya. Maka objek ini dia akan memecut. Mecut itu katakanlah M dia 2 kg. Pecutan dia berapa? Nak tahu pecutan berapa, kita kena ambil daya bersih dulu. Daya bersih sama dengan F net sama dengan F tolakkan dengan F, iaitu 200 tolak 100. Kita dah dapat 100 Newton. Ini daya bersih. Maka barulah kita masukkan dengan F sama dengan MA. A sama dengan F per M. F kita dah ada 100. M kita 2. Kita akan dapatlah berapa pecutan dia. Okay. Alright, itu kaedah untuk tahu pecutan. Sebab bila ada saja daya bersih, pasti ada pecutan. Ingat yang tu. So, jawapan yang sini mudahlah. Kenapa tak bergerak? Sebab daya geseran lebih besar daripada daya tolakan. Atau sebaliknya, kalau kamu daya tolakan kurang daripada daya geseran pun boleh. Alhamdulillah. Okey, kita sambung pada soalan yang seterusnya. Apakah daya tolakan minimum? Nampak ni, dia ada sebut ni. Daya tolakan minimum yang diperlukan untuk membolehkan kotak itu mula bergerak dengan kelajuan seragam. Nampak? Poin ni poin penting ni. Bermaksud, pada kelajuan seragam itu, daya kiri dan kanan ataupun daya paduan dia masih lagi kosong. Ingatlah, sebab dalam keseimbangan ni, kalau sebut kelajuan seragam tu, kita dah tengok tadi syarat dia tu. Ataupun keadaan dia, pegun ataupun bergerak dengan halaju seragam itu, menghasilkan halaju seragam. So, bila kata macam tu, kiri dengan kanan sama. Iaitu kalau 300 melawan dia, iaitu friction ataupun geseran, maka daya yang ditolak pula minimum kita kena bagi ialah 300 Newton. Barulah dia bergerak dengan halaju seragam. Okay, walaupun pada permulaan dia tu, sebenarnya dia ada pecutan lah. Mesti mula pecut dulu. Daripada kosong kan, tiba-tiba ada halaju. Bermaksud berlaku perubahan halaju. Masa mula tu, dia ada. Tapi kita tak ambil lah instantaneous tu.
kita just anggap bahawa dia terus bergerak dengan laju seragam. Okey, kita anggap maksud daya dikenakan 300, daya melawan 300, terus dia bergerak dengan laju seragam. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini dia. Mamat ni tolak kotak, kesian dia. Okey. Raja 2.2 menunjukkan pekerja itu menolak kotak yang sama itu menaiki sebuah satah dengan sudut kecondongan 20 darjah. Ni theta ni 20 darjah. Daya geseran maksimum antara permukaan lantai dengan kotak itu masih 300 Newton yang tadi. Sama juga. Hitungkan daya tolakan tambahan. Dia nak berapa lagi kita kena tambah daya supaya kotak itu ditolak dengan bergerak kelajuan seragam juga. Nampak? Kelajuan seragam masih lagi pada kosong. Dia punya daya paduan dia adalah kosong. Tapi disebabkan dia ada kecurunan, bermaksud daya tak boleh guna daya yang tadi. 300 sama 300 tak boleh dah. Sebab kita kena tengok kepada lukisan kecondongan ini. Ada kamu kena pastikan daya-daya yang bertindak ke atas objek ini. Okey, yang pertama kena ada daya, kita panggil dia Newton dah, subhanallah. Kita panggil neutral force ataupun reaction force, R. Kat bawah ni dia ada satu daya, tapi kena ingat yang ini adalah berat. Berat ni mesti 90 darjah dengan permukaan bumi. So tak apa, kamu nampak je yang ni dulu. Di sini akan ada daya juga, di sini pun akan ada daya. Kini kita panggil dia lebih kurang macam free body diagram ataupun gambar rajah badan, gambar rajah, subhanallah. Free body diagram apa bahasa Malaysianya? Rajah badan bebas. Rajah badan bebas, yang mana ini adalah F, daya yang kita tolak itu. Yang ni yang nak turun ke bawah ni adalah friction dia. Okay. Jadi bila kita ada W, kita boleh leraikan daya. Okay, leraikan daya kepada dua komponen. Kalau sini kat sini theta, maka di sini juga akan sama dengan theta. Alright, nanti kamu akan belajar lagi lah. So di sini, kalau sini theta, sini W, sini akan jadi W cos theta dan sini adalah W sin theta. Yang F ni sebenarnya adalah sama juga dengan W sin theta. Okay. Jadi kalau kita nak tahu berapa dia tanya ni, kita kena ambil yang faksi ni lah. Sebab daya tu, W sin theta ni juga sama dengan F ni. Sama dengan F ni. Dengan daya ni kan. Maka kita akan kata F kita sama dengan W sin theta. W kita dah bagi dah tadi, 400. Berat objek tu. Sin dengan theta kita tadi, sudut ni lah, 20 darjah itu. Sin 20 darjah. Maka kamu tekan-tekan kalkulator. Kamu dapat, sepatutnya kamu akan dapat 136.8 Newton. Nak ambil 2 titik perpuluhan pun tak apa. 136.81 ke berapa dia punya ni. Sekejap kita tekan. Sin 20. 81, betul. 136.81 Newton. Ambil lah 2 titik perpuluhan, lebih selamat lagi. Okay, inilah kamu boleh dapat 2 markah. Okay, W sin theta 400 sin 20, maka kamu dapat inilah daya tambahan yang diperlukan untuk menggerakkan dia secara halaju seragam. Belum pecut tau. Nak boleh menggerakkan dia, bermaksud bukan 136 ni saja. Dia kalau ikutkan daya dia adalah F ni, kena 300 yang asal tu, dicampurkan dengan 136 disebabkan dia menaiki cerun. Maka sepatutnya kita kena buat 436.81 Newton. Barulah kotak itu boleh bergerak. Seperti mana kita tolak di atas landasan yang flat. Okey, boleh faham InsyaAllah. Okey, mari kita tengok soalan yang seterusnya. Tapi dia tak tanya yang ni Kamu just buat sampai sini cukuplah. Sini markah pertama, sini markah yang kedua. Dah dapat 2 markah. Sebab dia tanya berapa daya tolakan tambahan je. Dia tak tanya jumlah keseluruhan daya. Kalau dia tanya jumlah keseluruhan daya, kamu kena tambah dengan 300. Jadikan dia ni 436 ni baru kamu akan tolak menaiki cerun tu, baru dia boleh bergerak. Sebab apa? Dia dah ada tenaga keupayaan sebenarnya kan. Itu yang dia berubah tu. Okey. Soalan yang seterusnya. Nombor 3. Raja 3 menunjukkan ikan-ikan yang disimpan dalam satu kotak ais. Nampak? Ketulan ais, ikan. Inilah ikan. Lepas tu apakah maksud haba pendam? Haba pendam ni berlaku waktu bila? Ingat baliklah kita punya graf tu. Okey, kita ada graf. Kita katakan ini graf pemanasan. Kita panggil dia
heating curve. Katakanlah ini air lah, air. Ini 0 darjah. Sini 100 darjah. Ini adalah theta kita dalam degree Celsius lah. Yang ni katakan T. Tak kisahlah minit ke, biasa minit lah. Okey. Dalam keadaan ini pepejal. Ini pepejal dah campur dengan cecair. Yang ni cecair saja. Yang ni cecair campur dengan gas. Yang ni adalah gas saja. Okey, ingat balik graf ini. Yang ni pada keadaan pepejal ni kita boleh guna Q sama dengan MC delta theta. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Okey, yang mana dia ada satu fasa saja. Kita boleh guna Q sama dengan MC delta theta. Bergantunglah kepada C dia. Kalau kat pepejal ni, kalau kita guna air, C ais lah. Kalau kat ni, C air lah. Kalau kat ni, C gas. Muatan haba tentu bagi gas. Okey. Tapi dekat keadaan P dengan C ni, P dengan C pula, pepejal dengan cecair ni, pada waktu ni, suhu tidak berubah. Pada waktu inilah kita guna Q sama dengan ML. L tu apa? L itu adalah latent heat of fusion. Ada buku dia tulis guna L besar. Dia tak nak confuse dengan L lain kot. Okey, tak apalah, kita guna L besar. Okey, kita gunakan L besar. Latent heat of fusion. Q sama dengan ML. Kat sini pun sama juga. Q sama dengan ML. Tapi dia lah latent heat of vaporization. Ataupun haba pendam tentu penguapan. Yang bawah pelakuran. Yang atas penguapan. Dia ada dua. Sama ada dia serap ataupun dia bebas. Kalau dia serap, dia nak bertukar daripada contoh ini lah. Heating curve, dia serap haba. Tapi kalau cooling curve, cooling curve dia terbalik pada ni lah. Cooling curve, macam ni. Kan? Daripada gas, tukar jadi nak masuk kondensasi apa semua. Jadi cecair ni membeku jadi pepejal. Semua sama. Tapi yang ni, dia punya proses dia release heat. Bebas. Yang ni absorb heat. Serap. Itu dia. Okay, jadi apa maksud haba pendam? Haba pendam ni berlaku waktu bila? Ni. Yang berlaku bila kita guna QML ni. Bermaksud haba itu dipendam dekat dia. Buat apa dipendam? Tenaga kinetik tidak berubah. Sebab tu suhu tak berubah. Yang berubah ialah keadaan dia. Fasa dia mula nak ubah daripada satu keadaan jirim kepada satu keadaan yang lain. Contohnya bila pepejal, dia nak jadi cecair. Dia dah mula bertukar. Maksudnya haba pendam itu digunakan untuk memutuskan ikatan ataupun melemahkan ikatan antara molekul tanpa berlaku perubahan suhu. Jadi dari segi definisi dia, apakah maksud haba pendam? Tenaga haba yang diserap ataupun dibebaskan untuk mengubah fasa. Iaitu mengubah keadaan jirim itu suatu bahan pada suhu tetap. Ini antara poin penting ni. Pada suhu tetap. Yang ni, haba yang diserap. Nak ubah fasa. Ini poin-poin penting ni. Okey, nak ubah fasa pada suhu tetap. Okey, cikgu harap kamu dapat yang tu. Mari pergi pada soalan yang seterusnya. Terangkan bagaimana ikan-ikan dalam kotak itu disejukkan. Macam mana ikan tu tak sejuk? Dia duduk dengan ais. Kan? Apa yang berlaku? Alright, mari kita tengok. Ais melebur. Macam mana dia nak mula melebur tu? Dia ambil haba selain daripada persekitaran daripada ikan. Masa mula ikan tu dia letakkan dalam bekas tu, mesti suhu dia lebih tinggi daripada ais. Ais kan kosong kan? Ikan tu mesti suhu dia mungkin suhu persekitaran lah. Okey, jadi ais melebur dengan menyerap haba pendam. Iaitu haba yang dibebaskan oleh ikan dan suhu ikan berkurang. Maka suhu ikan tu akan drop lah. Sebab dia haba dia bagi dekat ais. Ais tu yang akan menyerap haba pendam. Maka suhu ikan akan jadi kurang. Ais tu melebur. Okey. Jadi apa yang berlaku ialah suhu ikan tu berkurang. Sampai satu tahap dia telah mencapai keseimbangan terma. Okey, tengok soalan yang bawah. Dia tanya, apakah suhu akhir ikan-ikan? Itu apabila keseimbangan terma tercapai. Selagi ais itu tak melebur sepenuhnya, tak jadi air, maka dia berada pada suhu takat lebur iaitu 0 darjah Celsius. Okey, jadi di situlah bila kita dah sampai keseimbangan terma, dia sebut pula ais tu tak ketulan ais kan. Dia tak lebur. Kalau lebur semua, bermaksud dia mesti lebih tinggi daripada 0 lah. Tetapi still rendah daripada suhu awal ikan. Katakanlah suhu awal ikan 20. Kan 20 masuk dalam ais itu, dia akan drop. Ais ni dia akan serap haba, dia akan mula melebur.
Sampai satu tahap kalau semua peleburan tu dah bertukar menjadi air, maka dia akan naik sikit suhu dia. Mungkin dalam 5 darjah Celsius ke, 10 darjah Celsius ke, tapi lebih rendah daripada suhu ikan yang awal tu. Kedua-dua menjadi sejuk kan. Tapi biasanya kalau dia tutup, dia akan tak dapat menyerap haba daripada persekitaran, maka dia akan kekal dalam bentuk ais itulah. Tambahan pula kalau kita tambah garam, lagilah suhu dia akan lebih rendah lagi. Okey. Mari kita tengok soalan yang seterusnya D. Hitungkan jisim ais yang akan melebur apabila sebanyak 672 kilojoule. Nampak dia bagi, ni macam biasalah, saya tak rela ni, gagal ujian. Senarai dulu. Q dia bagi ialah 672 kilojoule. Tukar terus. Ni, tukar terus. Iaitu 672 kali 10 kuasa 3 joule. Kena tukarnya ni. Pastikan kamu tukar, jangan tak tukar. Lepas tu apa lagi dia bagi? Tenaga haba diserap oleh ikan-ikan itu. Hitungkan jisim air. Oh, dia nak M. M dia berapa? Dia bagi juga L. L fusion lah untuk ais. Latent heat of fusion ataupun haba pernah pelakuran. 3.36 kali 10 kuasa 5 joule per kilogram. Okey, kejap ada bocah kecil dia kacau. Tutup pintu kan? Tutup pintu. Tutup pintu. Okey, siapa? Dia bocah kecil ni dia kacau. Okey, so kita dah ada semua. Q kita ada, M, L kita ada, M je yang tak ada kan? Masuklah dalam formula kita QML, maka M sebenarnya Q per L. Last kali kita akan dapat, bagi-bagi semua, dapatlah 2 kilogram. Ini markah yang pertama. Ini markah yang kedua. Ataupun kamu nak buat yang ni, biasanya kamu akan tulis macam ni lah, 6.72 kali 10 kuasa 5. Kan, pergi ke depan 2 titik kan. Ataupun kekal je 672 kali 10 kuasa 3, tak ada masalah. Unit dia adalah kilogram. Ingatlah sebab dia tanya mass kan, jisim. Soalan seterusnya, nombor 4. Rajah 2 menunjukkan sebuah satelit komunikasi yang telah dilancarkan dari bumi. Ianya dihantar ke angkasa lepas oleh sebuah roket yang dilancarkan dari permukaan bumi setelah mencapai halaju lepas. Wow, halaju lepas. Kena ingat ni. Halaju lepas, dia mesti satu halaju yang lebih tinggi daripada halaju lepas ni, daripada nak melepaskan diri dia daripada tarikan graviti bumi. Kita ada dua halaju yang kita berkait dengan satelit ni. Yang pertama ialah halaju linear dia, iaitu square root of gm per dengan r. Dan satu lagi ialah halaju lepas. Beza sikit je, 2 gm. Okay. G ni apa? Pemalah kegravitian. Yang 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 itu, itulah G. M ini adalah jisim bumi. Kalau benda Allah tu duduk dekat bulan, jisim bulan. Kalau dekat matahari, jisim matahari. Kalau dekat mustari, jisim mustari. Sebab lagi besar jisim, lagi tinggi halaju lepas yang diperlukan untuk keluar daripada sesuatu planet tersebut. Ini adalah halaju linear. Okay, ini adalah halaju linear. Yang ni pula adalah halaju lepas. Dia kata tanya, apakah maksud halaju lepas? Halaju lepas adalah halaju minimum. Halaju minimum yang diperlukan untuk halaju minimum yang diperlukan oleh suatu objek mengatasi daya graviti bumi dan terlepas ke angkasa lepas. Mesti ada perkataan ni, halaju minimum. Yang diperlukan oleh objek untuk mengatasi daya graviti nak terlepas ke angkasa lepas. Itulah yang dimaksudkan sebagai halaju lepas ataupun escape velocity. Kurang daripada tu, tak boleh. Halaju bumi punya halaju lepas ialah V dia lebih kurang 11.2 km sesaat. Biasanya unit yang digunakan ialah kilometer sesaat. Ataupun macam ni lah, 11.2 kali 10 kuasa 3 meter per second lah. Ataupun dia akan buat ni 1.12 kali 10 kuasa 4 meter per second. Tapi biasanya halaju lepas kita guna dalam kilometer sesaat. Dalam satu saat dia kena pergi 11 kilometer. Bayangkan laju tak laju. Kalau kapal terbang setakat 800 kilometer sejam, kamu convert kepada kilometer sesaat, tak lepas. Walaupun jet tu laju, yang biasa cikgu dengar berapa? 3 Mach. 3 Mach macam ni. 3 Mach ni lebih kurang dalam 3000 km per hour ataupun per jam.
pun kalau kamu bahagi dengan 3,600 masih tak cukup lagi kelajuan tu untuk melepasi halaju lepas ni. Dia kena guna roket baru lepas. Yang lebih kurang adalah 19,000 km sejam tu. Kalau setakat 3,000 tak ada apa lah. Sebab tu kita punya jet tak terlepas keluar ke angkasa lepas walaupun dia naik tinggi, tak boleh terlepas ke angkasa lepas sebab masih ditarik oleh graviti bumi. Termasuk juga dengan atmosfera kita. Tak terlepas ke permukaan ke angkasa lepas disebabkan oleh graviti bumi yang menarik lapisan-lapisan udara yang ada di atas kita ni, lapisan atmosfera, ada 7 lapisan tu, semuanya ditarik oleh graviti bumi menyebabkan dia tak terlepas. Kalau tidak, pening juga kita. Macam mana nak hidup? Kan? Kalau atmosfera tu semua terlepas ke angkasa lepas, habis udara-udara kita. Allah punya rahmat, maka kita bersyukurlah. Kita masih ada udara lagi nak bernafas. Okey, seterusnya. Mengapa bulan tidak dikelilingi oleh lapisan-lapisan atmosfera seperti bumi? Yang pertama, jisim dia kecil. Kenapa? Bila dia kecil, daya ataupun halaju lepas dia juga adalah kecil. Kalau ada atmosfera, terlepas habis. Sebab kelajuan angin ni lebih kurang 800 ke 900 km sejam lah, lebih kurang. Kalau taufan tu mungkin ada yang lebih laju. Cikgu pun tak berapa pasti. Kamu boleh cari Google lah, tengok berapakah kelajuan angin kan. Daya tarikan graviti adalah lebih kecil atau dia ada kaitan dengan halaju lepas yang kecil. Okey, seterusnya. Masa dah 8.40 ni, subhanallah. Okey, Miasat 3 adalah sebuah satelit komunikasi Malaysia dengan satu ketinggian purata orbit sebanyak 35,800 km. Oh yo, yang ni kalau dia bagi nilai ni kamu kena tukar kepada meter kali 10^3 lah. Dari permukaan bumi. Terbitkan halaju orbit sesebuah satelit, iaitu halaju orbit ni adalah halaju linear itulah. Dengan menggunakan rumus daya memusat dan hukum kegravitian semester Newton. Yang ni juga kita kena tahu sebab ingat balik tadi Okey, cikgu dah lukis kat sini. Okey, jadi bila kita ada bumi dan juga kita ada benda satelit mengorbit bumi, kat sini yang pertama dia ada R. R ni apa? Jejari bumi. Daripada pusat ke permukaan bumi itu adalah R besar, jejari bumi. Lepas tu kita ada H ni. H ni adalah ketinggian satelit itu berada berapa tinggi. Maka R kita pula daripada pusat bumi ke orbit ni atau juga kita boleh sebut sebagai jejari orbit lah. Jejari orbit R ini. Maka kalau R ni, kalau kita nak kira, dia kena R besar campur dengan H. Ini yang kita boleh masukkan dalam tu. Tapi dia tanya ini, dia kata apa? Kenapa satelit boleh mengorbit bumi tanpa jatuh padahal dia tak ada tali pun? Kan? Sebab kita dah kata dia ada daya memusat. Okey, kita ada daya memusat. F, dan juga dalam masa yang sama, kita ada daya kegravitian semesta itu. Daya graviti. Graviti. F juga. Kan? Daya graviti ni apa? Formula dia adalah G, M besar, M kecil, perkan dengan R square. Dia kata dia sama ni. Benda ni adalah sama dengan daya memusat. Iaitu MV kuasa 2 per dengan R. M dengan M ni kalau kita kaitkan dengan satelit ini, M dengan M adalah jisim bagi satelit, maka kita boleh cancel out. Kalau kita bahagilah, kita bawa pergi sana kan, M dengan M ni akan hilang. R ini kalau kita bawa pergi sebelah sini, ataupun R sini kita bawa ke sini, maka satu hilang, sini hilang. Yang tinggal kat sini adalah V kuasa 2, yang sini tinggal adalah GM perkan dengan R. Ini je yang tinggal. Okey, daripada sini kalau dia nak halaju halaju linear, maka kita boleh tinggalkanlah. Cikgu pusinglah V letak sini senang sikit. V sama dengan kuasa 2 pergi sana jadi square root GM perkan dengan R. Inilah kita punya formula yang cikgu sebut sebagai formula halaju lepas tadi tu. Halaju lepas dah. Mana formula tadi? Ni, halaju linear. Iaitu GM perkan dengan R, yang mana G itu ialah pemalar kegravitian. Okey, sini dia akan dapat markah yang pertama, sini markah kedua, sini markah yang ketiga. Jadi banyak jugalah markah. Kalau kamu tak boleh buat, hilang 3 markah, rugi lah. M tu apa? M tu adalah jisim satelit. G ialah pemalar kegravitian. M besar ni jisim bumi. Tadi cikgu tulis yang ni, dia sangkut-sangkut. Jadi tulisan dia bapak buruk. Tak apalah. M besar ni jisim bumi ataupun jisim planet manalah kalau kita nak kira dia keluar daripada planet lain kan. R itu jejari orbit dan V ini adalah halaju linear. Okey, boleh faham ya? Cikgu harap boleh faham. Masa kita dah 45 dah.
Seterusnya, nyatakan satu kesan terhadap satelit. Jika halaju satelit itu adalah kurang daripada halaju orbitnya. Halaju orbit yang tadi, halaju linear tu, kalau dia kurang, apa yang jadi? Dia akan jatuh ke bumi. Dia tak boleh nak mengorbit sama macam mana dia ditarik oleh dengan daya memusat dia. Oh, satu lagi yang cikgu tak sebut tadi adalah pecutan memusat. Daripada daya memusat, yang kita ada tadi daya memusat, mana daya memusat? Sini. Daya memusat sama dengan F sama dengan mv square per dengan R. Kita juga tahu bahawa F ni sama dengan MA. Jadi F yang sama dengan M bersama A kita adalah apa? A kita ni sebenarnya adalah ni. V kuasa 2 per R. Maka A kita sama dengan V kuasa 2 per dengan R. Yang ni pula kita namakan sebagai pecutan memusat. Yang ni pun diberi dalam periksa, dia bagi formula ni. Jangan risaulah. Okey, seterusnya. Sambung balik. Okey. Hitungkan laju orbit miasat. Dia suruh kita hitungkan laju orbit miasat. Miasat dia, berapa laju dia? Maka kamu gunalah formula tadi, laju linear itu. V sama dengan square root of GM per dengan R. Tapi pastikan R ini kamu ambil, dia bagi jejari bumi. Nampak ni? R besar. 6.37 kan? Jisim bumi pun dia bagi 5.97. So, square root of 6.67 kali 10 kuasa negatif 11. Jisim bumi adalah 5.94 lah. 5.97. 5.97 kali 10 kuasa 24. Okey. Perkan dengan. Nampak? R ini ialah, kalau kamu nak buat kat luar pun boleh ke? R ni sebenarnya R besar campur dengan H. R besar kita jejari bumi. Berapa jejari bumi? 637 10 kuasa 3. 6.37 kali 10 kuasa 3 kilometer. Kilometer. Bermaksud kali dengan 10 kuasa 3 lagi. 10 kuasa 6 tu lah, senang. Kan? Meter. Ini meter. Campurkan dengan H kita tadi dia sebut 35,800. 35,800 kali 10 kuasa 3. Ataupun 1, 2, 3, 4. Bolehlah. Kamu campurlah. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat ni. Sekejap kita tekan terus. Dapat apa? R. 6.37 eksponen 6. Campurkan dengan 35,800 eksponen 3. Kamu akan dapat 4.2 17 kali 10 kuasa 367. 10 kuasa 7 meter. Dapat yang ni, kamu pun masuk bawah ni. 4.217 kali 10 kuasa 7 meter. Last kali kamu tekan semua square root apa semua, kamu akan dapat 3072.9 meter per saat. Okey, ataupun 3.073 kilometer sesaat. Kamu kira dulu yang ni, R ni. R besar campur dengan H. Maka last kali kita dah dapat nilai, masukkan dalam formula. Ni kita boleh ubah juga lah macam ni. Ini adalah GM perkan dengan R campur dengan H. Macam tu. Okay. Dah dapat yang tu, masukkan semua. Dapatlah 3.073 kali kilometer sesaat. Okay. Alright. Tapi sampai sini pun dah cukup dah. 3072.9 meter sesaat pun boleh. Ataupun 3.073 kali 10 kuasa 3 meter sesaat pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tak nak tukar pada kilometer sesaat pun tak ada masalah. Okey. Seterusnya. Soalan nombor 5. Rajah 5.1 dan 5.1A dan 5.1B menunjukkan 2 biji telur yang serupa dilepaskan pada ketinggian yang sama. Bila sebut ketinggian yang sama ni, poin yang penting kamu kena faham adalah dia lepas je, bermaksud halaju dia sama, daya keupayaan dia sama, semua sama. Bermaksud impuls dia juga sama. Okey, impuls. Cikgu tak sebut daya impuls, cikgu sebut impuls. Yang ni bila sampai ke sini, kalau dia tengok impuls dia adalah sama. Kedua-duanya. Sebab apa? Perubahan momentum dia sama. Kalau dia tanya apakah perubahan momentum bagi A dan B, sama. Perubahan momentum sebab daripada awal ke akhir, bila dia hentam saja permukaan, sama ada span ataupun kayu, itu dah jadi daya impuls. Sebab dia melibatkan masa kan. Okay, tapi masa mula dia nak jatuh sehingga hampir kepada permukaan ini, impuls dia adalah sama ataupun perubahan momentum dia adalah sama.
yang mana momentum akhir tolakkan dengan momentum awal, akan dapat yang sama bagi A dan B. Alright? Sebab hal laju dia pun berubah sama je. Sebab dia hanya ditindaki oleh pecutan graviti saja kan. Okey. Jadi impas dia lah FT sama dengan MV tolak MU. Dia tak tanya pasal itulah. Mungkin dia tanya pasal lain. Kita tengok soalan dia. Apakah yang dimaksud dengan impas? Maksud impas ialah perubahan momentum. Itu je cukup. Perubahan momentum. Lepas tu, perhatikan rajah 5.1 dan rajah 5.2. Bandingkan sifat permukaan span dan blok kayu. Ini mudahlah, kamu cerita je lah. Permukaan span lebih lembut daripada blok kayu. Okey. Atau kamu nak juga buat yang macam ni kan, soalan perbandingan kan, kamu suka guna simbol ni. Kan. Kalau nak guna juga boleh. Kamu tulis kat situ ialah apa? Kekerasan. Kekerasan. Sebab dia tanya sifat kan. Kekerasan permukaan. Kurang daripada blok kayu. Pun boleh. Kena sebut ni. Dia punya sifat dia. Sebab atas ni dia hanya sebut sifat. Kamu kena ceritalah apa sifat tu. Kan? Nak selamat, tulis macam ni. Masa hentaman ke atas permukaan span dan blok kayu. Ni pun boleh juga. Masa hentaman ke atas span. Ke atas span besar kan, sebab dia absorb kan, dia macam menyerap tu. Maksud dia masa tindak balas pada masa time of impact, masa pelanggaran itu adalah lebih panjang. So masa hentaman ke atas span lebih besar daripada blok kayu. Okey, seterusnya dapat satu markah lagi. Keadaan telur selepas hentaman. Keadaan telur kamu ceritalah. Telur atas span tidak pecah, telur atas kayu pecah. Kan? Telur di atas span di atas span tidak pecah. Di atas blok kayu pecah. Telah pecah. Okey, hubung kaitkan, mesti kita buat relationship dia ataupun kita nak buat relatekan dia sifat permukaan dengan masa hentaman. Okey, yang ni kamu boleh juga menggunakan perkataan semakin tu. Okey, ataupun kamu boleh terus macam lah. Semakin bertambah kekerasan. Boleh semakin bertambah kekerasan permukaan, makin berkurang masa hentaman. Okey. Sebab apa berkurang? Memanglah bila dia kan. Dia ada kaitan dengan apa ni? Dia ada kaitan dengan formula ni lah. Iaitu MV tolakkan dengan MU bahagikan dengan T. Kalau T ni dah sangat singkat, pendek, maka daya dia akan jadi sangat besar. Inilah kalau benda yang keras tu. Kan? Macam contoh tukul dengan paku. Kita tukul daripada besi, paku daripada besi. Teng, menghasilkan daya impas yang sangat-sangat besar. Okey, tapi kalau kita nak dia kurangkan daya impas, kita kena panjangkan masa. That's why kalau kita buat hubungan ni kat sini, semakin bertambah kekerasan permukaan, iaitu kita refer kepada blok kayu lah, maka semakin berkurang masa hentaman. Okey, masa hentaman dengan daya impas pula, semakin tambah masa hentaman, sebab dia macam berkadar songsang kan, maka semakin berkurang daya impuls. Okey, nampak dia memang berkadar songsang. Kalau T ni besar, maka F dia akan kecil. Kalau T ni kecil, maka F dia akan besar. Okey, itu yang kamu kena ingat balik untuk daya impuls. Seterusnya, momentum telur sejurus sebelum apa ni? Sebelum menghentam pada permukaan blok kayu adalah 10 kg meter per second. Okey.
Jawapan dia adalah masa hentaman terturun blok kayu adalah 1 milisaat. Oh, kena buat catatan ni. Maksud dia V dia, U dia kosong lah. V dia sama dengan 10, ni dia bagi apa? Momentum. Oh, dia bagi momentum terus. Maksud dia MV terus dia bagi. 10 kg meter per second. Ini adalah momentum akhir. Kalau MU dia kosong lah. Momentum sebab laju tidak ada kan. Masa dia, T dia adalah 10 lah. 1 ms. 1 ms ni bersama dengan 1 kali 10 kuasa negatif 3 saat. Mili saat ni. Hitungkan impas bagi hentaman itu. So, kita kena hitungkan dia punya impas dia adalah J. Kita guna simbol J sama dengan MV tolakkan dengan MU. MV kita ialah 10. Kejap. Terus menghentam permukaan blok itu adalah 10 tolakkan dengan MU kita adalah kosong. Tak payah bagi dengan masa lah sebab apa dia ni kan. Maka kita akan dapat 10 kg meter per saat. Okey. Unit dia sama macam unit bagi impas itu sendiri. Okey. Soalan yang seterusnya. Ini satu markah je ni. Soalan yang seterusnya. Daya impas yang bertindak. Daya impas kita kena melibatkan masa lah. Bermaksud yang tadi ialah F ni sama dengan MV tolakkan dengan MU perkan dengan T dia. So MV tolak MU ni kita dah dapat dah 10. T kita adalah 1 kali 10 kuasa negatif 3. Maka kamu akan dapat, sepatutnya kamu dapat 10,000 Newton. 10,000 Newton. Okey. Boleh dapat tak ni? Juga kamu boleh dapat ya. Okey, sebab kita dah masa terlampau singkat. Allahu Akbar, ada 3 soalan lagi. Soalan seterusnya, soalan nombor 6. Rajah 6.1 dan 6.2 menunjukkan dua bekas yang serupa berisi dengan isi padu air yang sama. Isi padu air sama, tapi yang ni dia sengit kan, yang ni dia biar flat. Kedua-dua bekas tidak ditutup dengan penutup. Apabila pilih dibuka, air mengalir keluar daripada kadar yang berlainan. Tengoklah kadar dia. Yang ni flat ni dia ada kaitan dengan apa ni? Kedalaman. Tengok kat sini. Ini H dia. Berlainan lah. Lepas tu tengok air dia. Air ni lebih laju, yang ni kurang. So, apakah yang dimaksudkan dengan tekanan atmosfera? Tekanan atmosfera ialah berat atmosfera ke atas permukaan bumi. Okay, berat atmosfera ke atas permukaan bumi. Okay, sebab dia ada kaitan dengan ni lah. F per A, maka F itu sebenarnya adalah mg kan, ma kan. Maksudnya berat udara itu ke atas seluruh permukaan bumi itu, itulah dia punya tekanan atmosfera. Okey, dengan luas lah. Okey, seterusnya. Bandingkan kedalaman air. Kedalaman air Rajah 6.1 kurang daripada Rajah 6.2. Kamu boleh buat vice versa lah. 6.1 kurang. Tekanan air dalam bekas. Rajah 6.1 kurang daripada Rajah 6.2. Kadar aliran. Kadar aliran pun kita dah nampak tadi. Bila tekanan rendah, kadar aliran pun kurang jugalah. Rajah 6.2. Hubung kaitkan. Okey, nak hubung kaitkan. Kedalaman air dengan tekanan air. Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan. Sebab dia ada kaitan dengan P sama dengan rho H G. Bila H ini meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Okey, ini tekanan dalam cecair ya. Semakin bertambah. Makin bertambah kedalaman air, semakin, cikgu buat macam ni lah, semakin bertambah tekanan. Nak cepat ni, nak cepat. Okey, seterusnya kadar aliran dengan tekanan. Sama juga, tadi kita dah nampak dia memang kadar terus. Semakin bertambah tekanan air, makin bertambah tekanan air, maka semakin bertambah juga kadar aliran. Lagi lajulah. Kadar aliran air
Okey. Boleh dapat ni, laju ni. Dah pukul 9. Mari kita pergi ke soalan seterusnya. Apakah yang berlaku kepada aliran air dalam rajah 5.2 selepas mulut bekas itu ditutup? Tengok 5.2 ni. Mana 5.2? Air mana datang 5.2? 6.2 kot. Okey, yang ni lah. Tiba-tiba dia tutup mulut ni. Dia tutup. Bila tutup, tidak ada lagi tekanan atmosfera ke atas ni. Tutup. Bila tutup, ruangan dalam ini, bila air keluar, yang ni isi padu dia semakin bertambah, tekanan dia akan berkurang. Sebab gas yang ada situ kan, dia jadi tekanan. Yang penting tekanan dia berkurang. Tekanan berkurang. Tekanan berkurang, PATM yang kat luar ni, dia cari jalan lah nak masuk. Nak mengisi balik kekurangan itu sebab keadaan awalnya tadi, kiri dengan kanan ataupun luar dengan dalam sama tekanan. Jadi bila tiba-tiba dalam tu jadi kurang, air ni ataupun tekanan atmosfera yang ada kat luar, dia akan cuba cari jalan untuk masuk, nak mengisi balik tekanan ni. Mana jalan dia? Ni dia nampak, ini je jalan dia. Dia nak masuk ke ni lah. Sebab yang ni dah tutup, kita sebut sebagai airtight lah. Ataupun tutup secara kedap udara kan. Tak boleh masuk. Maka dia akan cuba untuk masuk ke laluan ni. Sebab laluan ni masih ada ni, boleh nak masuk. That's why air ni akan terberhenti. Tak boleh nak keluar sebab tekanan atmosfera PATM duk tolak dia. Nak cari jalan nak masuk tu. Okay, so kamu akan tulis apa? Apakah yang berlaku kepada aliran air? Air terhenti. Okay, terangkan jawapan kamu. Allahu Akbar. Panjang pula jawapan dia, 2 markah kan. Kamu ambil jawapan ni. Sebab masa dah pendek. Cikgu dah terangkan tadi. Ni tekanan udara terperangkap akan menurun. Cikgu dah sebut tadi, tekanan dalam dia menurun jika air mengalir keluar. Kan? Lepas tu, tekanan atmosfera menahan air. Ini dia punya penerangan dia. Menahan air daripada mengalir keluar. Yang tadi berhenti mengalir. Lepas tu, tekanan udara terperangkap menurun. Kena cerita dulu tekanan dalam tu berkurang. Lepas tu, tekanan atmosfera menahan air daripada mengalir keluar. Okey, boleh faham Okey, soalan seterusnya. Nombor 7. Ini laju sikit lah. Okey, dia kata menunjukkan imej terbentuk oleh sebuah kanta. Panjang fokus kanta itu adalah 5 cm. Kanta itu diletakkan pada jarak 10 cm. Lebih jauh daripada tu, dia menghasilkan imej yang tegak ni, tapi kecil. Bermaksud dia adalah virtual upright dengan diminish. Dia tegak dan juga dia mengecil. Selain kita bercetak, namakan jenis kanta ini. Kanta ini adalah kanta cekung. Okey, kanta cekung. Hitungkan jarak imej yang terbentuk oleh kanta itu. Dia dah bagi. Yang dia bagi kat sini, kita boleh, ni dia punya F dia adalah -5. Kenapa -5 pula? Sebab dia kanta cekung. Dia punya U dia, jarak objek dia adalah 10 cm. V yang kita nak cari. Maka kita gunakanlah formula itu, iaitu 1 per F sama dengan 1 per U campurkan dengan 1 per V. Okey, disebabkan masa pendek, cikgu bagi jawapan kat bawah ni. Mana tadi? Okey, yang ni kamu boleh screenshot mungkin. Kamu akan dapat -0.33 cm. Imej ni juga berada di sebelah arah yang sama dengan objek. Jadi bila 0.33 ni dia mengecil lah. Dia tak sampai 1 sebab M dia kalau sama dengan 1, bermaksud dia sama saiz. Kalau M dia lebih besar daripada 1, dia dibesarkan. Tapi kalau M dia kurang daripada 1, ini magnification factor ataupun faktor pembesaran, ini diminish. Ini diminish. Yang ni magnified. Yang ni adalah kita panggil dia same size. Ini dari segi magnification factor ataupun faktor pembesaran dia. Okay, yang tu kita bincang waktu lain lah. Kita terus kepada soalan seterusnya ni. Okey, rajah 7 benda menunjukkan kanta objektif yang digunakan dalam sebuah teleskop. Teleskop memang kena guna kanta cembung. Okey, berdasarkan aspek-aspek berikut, cadangkan bagaimana untuk menghasilkan suatu imej yang jelas daripada teleskop itu. Yang pertama, diameter kanta mesti besar. Kenapa nak besar? Kamu boleh buat catatan. Kita nak banyak cahaya masuk ke dalam teleskop. Cahaya daripada jauh. Okey. Cikgu tak tempat dah tulis. Tak apalah. Banyak cahaya dapat masuk ke dalam teleskop. Jarak fokus. Biar dia panjang. Ataupun besar. Panjang boleh. Kenapa kita nak jarak fokus dia yang panjang? Supaya menghasilkan pembesaran linear yang lebih besar. Yang cikgu sebut sebagai magnification factor tadi itu, faktor pembesaran itu yang lebih besar ataupun lebih tinggi. Seterusnya,
bahan yang digunakan untuk membuat kantar itu, kita prefer kaca. Ada waktu mungkin kita nak plastik, macam dalam handset kita nak plastik sebab kalau handset kan selalu jatuh kan, lebih tahan rasak lah kalau kita letak plastik. Tapi kalau kaca ni, indeks biasan dia tinggi. Indeks biasan yang tinggi. Okey, bila yang tinggi ni maksudnya kuasa dia boleh jadi tinggi lagi lah. Alright. Seterusnya, nombor 8. Raja menunjukkan sebuah pemanas rendam dengan spesifikasi 240 volt, 2000 watt. Apakah maksud dengan 240 volt? Dia bermaksud tenaga yang digunakan adalah 240 joule untuk membawa ataupun menggerakkan cas bagi satu kolom. Satu kolom cas. Cikgu tak sempat nak tulis secara penuh. Cikgu bagi jawapan lagi, kamu boleh screenshot. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Pemanas rendam itu disambungkan kepada bekalan 240 volt dan digunakan untuk mendidih air. Hitungkan nilai arus elektrik yang mengalir dalam pemanas rendam. Dia nak arus elektrik, bermaksud dia nak I. Yang dia bagi adalah V. 240 volt. Dan kita juga ada, dia ada bagi apa lagi tadi? Ni 2000 watt ini adalah power dia. Maka kita juga ada power 2000 watt. Yang kita tak ada adalah I. Apa formula berkait dengan tiga-tiga ni? P sama dengan IV. Maka I sama dengan P per dengan V. Alright, jadi I sama dengan P kita 2000, bahagilah dengan 240, maka kita akan dapat lebih kurang 8.33 ampere. Okey, sini markah yang pertama, sini markah yang kedua. Beserta unit, jangan ditinggalkan ya. Okey, rintangan dalam pemanas rendam itu. Rintangan pula, kita gunalah V sama dengan IR. Maka R kita sama dengan V per I. I kita dah dapat tadi kan? V kita 240, I kita 8.33, maka kamu akan dapat dia punya rintangan 28.81 ohm. Okey, agak laju agak laju tak apa. Kita laju sikit lagi. Last sekali. Okey, Raja 8.2 dan 8.3 dua plate pemanas P dan Q dengan reka bentuk elemen pemanas yang berbeza yang digunakan untuk memasak. Nyatakan kesesuaian ciri-ciri elemen pemanas untuk plate pemanas. Beri satu sebab untuk kesesuaian itu. Tengoklah kita ada nikrom, kita ada konstantan. Dan kita ada gelung-gelung. Yang ni gelung-gelung-gelung. Yang ni dia cuma panjang macam ni. Alright. Jadi dia ada kaitan dengan rintangan. Faktor yang mempengaruhi dia adalah length, panjang. Lepas tu kita ada cross-sectional area. Lepas tu kita ada resistivity ataupun kerintangan. Dan kita ada temperature, suhu dia. Lapor ni. LA, rho bukan P lah. Tapi lebih kurang macam tu lah. Sebab tu formula dia adalah sama dengan rho L perkan dengan A. Yang temperature ni dia terkeluar daripada sifat fizikal. Inilah dia, kalau nak rintangan tinggi, panjang dia mesti lebih panjang, lebih tinggi. Ataupun kerintangan bahan tersebut memang tinggi. Kerintangan ni dia kaitan dengan material. Maka dia akan ni. Kalau nak luas permukaan, dia nak kecil, baru R ini akan besar. So kita kena guna, kalau ikutkan wire yang lebih nipis. Okay, bentuk elemen bergegelung. Bergegelung. Sebab apa? Menghasilkan rintangan yang tinggi. Bahan untuk elemen, kita nak nikrom. Nikrom ke sini? Nikrom ini dia adalah nikel campur dengan kromium. Jadi dia terhasillah nikrom ini. Maka takat lebur tinggi, rintangan pun tinggi, kerintangan pun tinggi. Kerintangan yang tinggi, kita pakai nikrom. Kerintangan yang tinggi. Okey, jadi last sekali saya akan pilih mana? Saya akan pilih P. Saya pilih pemanas P. Okey, selesai. Yang tu jadi cikgu akan bagi jawapan untuk yang soalan yang kita tak sempat nak bincang tadi tu. Kamu ambil daripada sini. Kantar cekung dah. Soalan nombor 8. Kamu boleh screenshot. Okey, alhamdulillah selesai. Jadi cikgu rasa sampai situ dulu untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki, ada umur, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.